Ini Bitcoin US dollar dalam broker Coinbase dalam tempoh untuk time frame ni 1 minit. So kita dah nampak ada trend band dan saya kena counting dulu yang mana dia punya high. So kita ambil high yang ini. Saya tak ambil high yang candle putih ni, saya ambil yang daripada orange ni sebab ini muncul kat sini dan ni high, ni lower high. So nanti kita tengok balik chart ni. Assalamualaikum, salam Ahad 31 Julai, kita jumpa sekali lagi. Untuk video minggu ni saya nak habiskan cerita pasal yang TCSE ni lah, Tremor Cycle punya watchlist ni, dan kita akan refer balik selama 2 minggu, selama 3 minggu ni lah apa jadi pada semua stok ni. Untuk sepanjang minggu ni memang banyak yang muncul dalam screener, macam-macam ada, tapi saya tak ambil semua. Senang cerita saya tak ambil sangat sebab saya cuma nak fokus pada yang telah dibuat selama 2 minggu sebelum ni. Sebab kalau dia ambil banyak-banyak nanti dia jadi pening kan. Dia tak dapat nak orang kata kita seronok dapat stok banyak je lah kan. Jadi kita tak ada fokus. Sebab apa yang saya tunjukkan ni mewakili nanti akan datang. Cuma dalam minggu ni saya ada ambil 2 sajalah, KYM dengan Notion. Itu pun sebagai saja nak masukkan je lah. Geram sangat kan, banyak sangat. Okay, kita mulakan dengan CGB. Tapi ni yang lama punya. Bila munculnya Tremor Cycle ni, saya akan tengok dia punya high dan tengok kat mana dia buat lower high. Okay, ini adalah high je sekejap. Kita besarkan balik. Okay, ini adalah lower high yang terakhir dia buat, kemudian dia turun kan. So, ini saya panggil dia lower high. Jadi bila dia dah start nampak buat lower high tu, saya akan tandakan yang paling atas sekali dan gunakan konsep yang seperti dia cerita minggu lepas, entry-nya above. Untuk case yang ini tidak ada entry. Sebab dia tak lepas RM1.10 RM1.01 Jadi tidak ada entry. Dan kita hanya seronok tengok-tengok sajalah. Yang kita ada iframe rasanya sama juga. Yang tanda biru ni lah. Ini yang rasa 2 minggu lepas kita punya cerita tu. So ini hasil dia. Dan KSL. Okay. Agak menarik. Menarik bukan sebab apa. Bukan apa. Dia naik tapi turun balik. Naik turun balik. So yang ini bila nampak macam ni kita kena tengok sebelah kiri. Kemungkinan besar tersangkut disebabkan atas ni lah. Masih ramai lagi ataupun dia masih mencuba lagi lah untuk buat breakout. Dan minggu selepas tu kita ada Malakoff. Ini hasilnya macam ni. Hex Industry. Okay, Hex Industry belum ada lagi lah entry dia. Tak apa, kita tengok dulu, nanti kita pergi pada conclusion dia. So untuk UWC pada minggu lepas kita bercerita dia belum buat lower high. Kemudian pada hari Isnin kita buat Jumaat lepas kan, Jumaat sebelum tu, Ahad sebelum tu lah, kira Jumaat lah market tutup. Kemudian dia buat lower high pada hari Senin, Selasa, dia buat lower high pada hari 25, 26 tu lah, Senin, Selasa, yang ni hari Rabu breakout, Khamis dan Jumaat. So ini entry breakout dia. Maksud dia daripada permulaan munculnya trend band ni, dia buat high. Ini adalah high yang dia tak buat lagi. So itu yang saya maksudkan bila untuk entry breakout ni dia dah buat high kan. Lepas tu dia nak buat apalah macam ni ke, dia nak melintang ke, bulat ke, membujur ke, hanya selepas dia buat breakout. Okay. Konsep ini cerita saya pasal breakout saja, entry breakout. Saya tak cerita pasal pullback pun. Jangan campur adukkan. Saya cuma cerita pasal breakout. Dufu pun sama, pada hari yang kita buat minggu lepas belum ada lower high, hanya muncul lower high pada hari Senin. So Dufu ini dia punya lower high, ini adalah high. Maknanya sepanjang dia muncul ni dia high dan ini adalah lower high pada hari Senin. So entry breakoutnya pada ketika 27 Julai. Okay. Dan penghujung minggu tu ada sikit.
untuk besar TL ni tak lepas. MSM, apa kelebihan dan kekurangannya kalau kita entry above ni? Pertama, bila kita nak buat entry ataupun nak entry lah, kena check stop loss dulu lah. Untuk cerita ni saya tak cerita stop loss, saya tak cerita pullback, saya cerita stop loss, saya cuma cerita breakout saja. So kelemahan benda ni, apabila kita tunggu di atas, kemungkinan besar jadi macam ni ada. Selalunya kalau kata hari yang kita entry ni, kemudian dia punya closing agak jauh daripada kita punya ni, kita dah boleh keluar awal lah. Itu orang yang sangat agresif. Kalau yang tak agresif, awak kena cari juga stop loss kat mana. So kita jalan CS naik minggu lepas 25 kan, 22, lepas tu 25 dia buat high lagi. Ini entry breakout dia, ini dah punya lower high breakout. Okay, tadi work 25, okay, 25 tak buat new high. Hari Senin, Selasa, hari Rabu dia buat lower high. Okay, ini dia punya entry. Okay, Penta yang dimasukkan last minute. Okay, 25 dia dah buat lower high. So entry breakout dia kat sini, inilah hasil ya. Okay, so KYM ni saya tambah saja je sebab saya tengok dia belum lagi buat lower high. Okay, Notion pun okay, ini dia dah buat lower high, so entry breakoutnya sini. Okay, kita telik kepada kesimpulan ya. So bila kita buat entry breakout ni lah, okay, yang bagusnya kita ambil satu contoh CGB ni lah. Itu ke atas, kita tak perlu pening-pening kat bawah ni. Dan kalau kata kita memang pasang order pun dekat atas, dia selagi dia tak match, kita okey sajalah. Maknanya kita menunggu sampai dia breakout lah. Maknanya kita dah study chart tu dan kita dah tahu kat mana kita nak entry. Hanya tunggulah bila benda tu lalu kat situ. Itu kelebihan dia bila kita buat breakout ni. Dan kalau kata contoh macam ni, BS beserta kreatif Berhad, kita tak atas, dia tak naik, dia maksudnya tak ada entry lah. Tapi dalam masa yang sama, contoh yang macam MSM ni, kita dah masuk entry. Saya ulang balik tadi, first apa saja entry kita nak buat, kita buat kena cari dulu stop loss lah. Keduanya, pada hari yang kita entry ni, kemudian dia orang kata macam dia tak ikut apa yang kita bayangkan lah. So exit tu boleh dibuat pada hari yang sama kita entry. Tak semestinya kena nak tunggu 2-3 hari nak bagi harapan apa semua. Yang orang yang sangat agresif, itulah kelemahan dia. Cumanya kalau market cantik, daripada semua ni, satu ni je yang gagal. Dari semua-semua ni, sepanjang 3 minggu ni, 2 minggu lebih ni, satu je yang gagal. Dan kita tak boleh abaikan yang faktor market, indeks tengah dalam keadaan menaik lah. Dia buat high. Even indeks pun buat breakout high. Semua ni tak ada ni ya. Trendman dia tak ada. Konsep dia boleh pakai, cuma dia tak ada trendman lagi. Jadi orang kata macam katalah macam saya tunjuk ni, boleh lah market sedap, boleh lah tunjuk semua menjadi. Kalau kita berfikiran yang macam tu, better tunggu market cantik baru masuk market. Market tak cantik tak payahlah masuk. Bila market cantik, apa saja teknik pun boleh. Contoh macam ni, breakout lah. Breakout sikit je dapat ni. Baik kita masuk pullback. Okay, pullback ni dia time market cantik, apa saja teknik semua jadi. Awak beli, duduk diam-diam beli, time merah ni beli pun dia naik. Pullback pun dia naik. Breakout, even breakout sikit ni pun naik. So dia bergantung pada mood market lah waktu tu. Tak boleh lah kita kata, wah tak nak lah aku masuk breakout, lepas ni aku nak tunggu pullback je lah. Ini contoh-contoh yang berdasarkan apa screener yang saya contoh ni lah. Kalau saya nak tunjuk yang memang confirm naik, yang memang nampak naik saja, contoh yang banyak tunjuk, nak tunjuk yang ni kan naik saja pun boleh. Tapi saya tak nak pilih sebab benda ni tak dimasukkan dalam ni. Dalam masa yang sama, kalau kata susah sangat bila nak entry tu, nak cari mana stop loss, saya cuba buat dekat trendman cycle.
arah stop loss. Arah stop loss ni sama je trend cycle ataupun yang sekarang saya tunjuk ni trend cycle SE masih dalam demo. Kalau susah sangat, contoh kan, ini tujuannya saya buat ada B ada T, dah ada stop loss. Kalau tak berani pun katalah tak bagus lah benda ni buat apa semua, tak apa, awak cuma gunakan titik ni dan dapatkan reference dia. Contoh pada ketika pada ketika ni lah, entry ni, so mana tak stop loss, okay, 3 cadangannya stop loss pada RM3.48. Okay, RM3.48. Tapi awak belajar dengan guru rahsia, kata mana tak sini, letak kat sini pun boleh, tak ada masalah, sebab dia punya reference dia tetap sama, merah kat sini ke ataupun awak tak stop loss kat sini pun tetap sama je. Cuma beza dia mungkin daripada segi calculation dia punya ni lah. Awak kata saya nak pakai based on structure lah, saya nak letak stop loss kat sini, boleh saja. Cuma kalau kata tak ada langsung, contohlah macam katalah dapat bulat contoh kosong macam ni kan dah jadi macam satu masuk pandai, tapi nak letak stop tu tak tahu kat mana. So antaranya boleh lah pakai trend cycle yang saya buat ni. Satu lagi, dalam keadaan yang market sekarang bukan kita kata bullish, dia cuma orang kata kalau market tu trending down, dia tengah pullback sekarang ni, kemungkinan turun balik ataupun dia melintang. Jadi kalau kata dalam keadaan sekarang, kalau masih lagi pakai trend cycle, kalau boleh follow target yang diberikan, kalau boleh, kalau boleh. Sebab dalam keadaan market yang tengah naik untuk 2 minggu ni, selalunya daripada breakout sampai ke target tu sampai. Try lah, dia sampai target tu jual lah. Awak cari entry, penat-penat entry, lepas tu dah sampai target, jual. Tapi tak nak jual, ataupun nak tunggu dia naik lagi lah apa semua. Sebab nanti satu ketika nanti kita tengah bermimpi, sekali market turun balik. Kalau kata entry kat sini, market turun balik, kita tak rugi lagi, cuma dia punya keuntungan tu dah berkurang lah. Nanti bila dah start sampai bawah lagi, masa tu lah baru terasa. Bukan terasa lah, dia takkan jualnya lah. Kalau dah semakin ke bawah daripada harga entry tu, memang takkan jual lah. Tak ada orang kata tak ada masalah pun kalau dah ambil, sebab nanti boleh lagi, masih lagi boleh cari entry-entry yang terbaru kan. Sebabnya dalam keadaan sekarang yang dah selepas hampir 3 minggu bergerak naik ni, dia ada chances kan dia akan, mungkin market akan mula melintang, ataupun dia dah start, mungkin dah ada yang dah start ambil profit. Contoh kita ambil ni lah, Bullion Power kan. Kalau rasa dah macam dah sampai target tu, nak jual, saya galakkan jual. Takut nanti dia jauh sangat patah balik. Kata nanti dia naik lagi. Dia market ni, dia time bila kita tengah leka tu, dia buat kerja lah. Leka maksudnya bila turun, kita pun leka tak masuk. Lepas tu naik pula. Bila dah sampai satu tahap, contohlah macam ni dah sampai target kan, rasa ni boleh masuk lagi ni, nak naik lagi ni kan, sampai RM5. Kali dia patah balik. Dia waktu kita leka lah. Dia pandai. Dia bukan pandai lah, dia memang itu kerja dia. Dan kerja kita pula memang kena tipu je lah. Okay. Kita balik kepada BTC tadi, pada 1 minit chart tadi yang kita tengok, seperti yang saya tandakan tadi. So ini adalah high yang last dia buat selepas munculnya trend cycle. Kemudian kita ada tunggu. So ini adalah breakout. Jadi awak punya entry sepatutnya pada candle yang ni. Pada candle yang ni. Lepas tu bila nak jual lah sesuka hati yang boleh. Saya tak cerita pasal pullback. Pullback mungkin kita buat dalam video yang akan datang. Sebab market sekarang tengah waktu 2 minggu terakhir ni, dia sedang, bila breakout tu senang cerita breakout tu jadi saja. Jadi sebab tu saya ambil untuk 3 minggu ni, 2 minggu pertama dan minggu yang terakhir, ada minggu ni lah, minggu yang ketiga saya cerita breakout je. Nak tunjukkan yang bila market cantik, breakout memang cun. Kalau market tak cantik,
sembang lah, breakout ke, pullback ke, benam ke, apa ke, dia susah sikit. Susah macam kita target nak sampai sini, T pun tak sampai. Masuk je biru ni, tiba-tiba kena cut loss. Masuk je biru, kena cut loss. Masuk biru lah, masuk breakout je cut loss. Ni B, cycle begin, cut loss. Sikit-sikit cut loss. Yelah, market tak cantik. So ini contoh, ini adalah live chart. Kita tengok dari mula-mula chart tadi. Dan walaupun ni recording, tapi recording saya berterusan. Saya tak ada stop-stop. Okay lah, itu saja. Assalamualaikum, bye-bye.